Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan berita ASEAN yang memaparkan peristiwa dan pergolakan yang berlaku di sekitar ASEAN. Keberangkatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri yang juga Jeneral Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ke Republik Indonesia baru-baru ini telah berjaya mengukuhkan lagi kerjasama pertahanan di kedua buah negara. Sempena keberangkatan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia menerima 3 penganugerahan dalam bidang ketenteraan yang tentunya mengakrabkan lagi hubungan dua hala dalam bidang ketenteraan yang terjalin sejak sekian lama. Beralih kepada perkembangan terkini di Thailand, Junta Tentera mengumumkan penubuhan pusat perdamaian bagi mewujudkan suasana harmoni dan keamanan di negara itu ketika protes membantah rampasan kuasa pada 22 Mei berterusan. Wintai berkata pusat perdamaian itu akan ditubuhkan di bahagian-bahagian utama dan di 4 wilayah tentera di seluruh negara untuk menyatukan rakyat Thailand yang berpecah akibat politik selama beberapa tahun. Di Filipina pula, latihan ketenteraan bersama dengan Amerika Syarikat yang dikenali sebagai Balikatan menguji kesediaan pertempuran kedua-dua negara dalam memberi tindak balas terhadap ancaman maritim termasuk lanun. Ikuti laporannya bersama Ayah Haji Abdul Hamid. Negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia mempunyai hubungan kerjasama dua hala yang sangat baik dan terjalin sekian lama. Hubungan kerjasama dalam bidang pertahanan antara kedua-dua buah negara sangat rapat, khususnya melalui pertukaran lawatan tertinggi, latihan ketenteraan bersama dan pelbagai kursus. Hubungan menjadi lebih erat lagi dengan keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri yang juga Jeneral Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ke Markas Komando Mako Korpashas di Bandung, Indonesia. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Komandan Korpashas Marshal M. Harpin Onde dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Tentera Nasional Indonesia I Putu Dunia. Di Dewan Heritage Korpashas, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung berangkat menyaksikan pameran statik. Pashas merupakan gabungan tempur darat berkemampuan 3 dimensi, iaitu udara, laut dan darat. Setiap prajurit Pashas diharuskan memiliki kemahiran minima kualifikasi para komando supaya dapat melaksanakan tugas secara profesional. Duli Yang Teramat Mulia kemudiannya dijunjung berangkat ke padang upacara bagi menyaksikan pertunjukan daripada pasukan Bravo. Pasukan tersebut adalah dikhususkan kepada anti pengganasan dengan kemampuan khusus yang dibentuk di lingkungan Korps Pasukan Khas Angkatan Udara Tentera Nasional Indonesia pada tahun 1990. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima anugerah Warga Kehormatan Pasukan Pashas. Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Marshal Harpin Onde dan Korpashas di atas penganugerahan Warga Kehormatan Korpashas. Penganugerahan ini, sabda Duli Yang Teramat Mulia, adalah satu penghormatan memandangkan pada tahun 2008 Ayahanda Duli Yang Teramat Mulia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga telah menerima penghormatan yang sama. Duli Yang Teramat Mulia meneruskan keberangkatan dengan berangkat ke Monumen Kusuma Bangsa bagi majlis perletakan karangan bunga diiringi oleh Komandan Korpashas. Pembangunan monumen ini merupakan persembahan generasi penerus bangsa, khususnya Tentera Nasional Indonesia TNI, kepada para pahlawan Kusuma Bangsa yang telah menggadaikan jiwa dan raga mereka kepada bangsa dan negara. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota juga berkenan mengadakan lawatan ke PT Pindad di Bandung. PT Pindad merupakan sebuah industri pertahanan milik Kerajaan Republik Indonesia yang mengeluarkan pelbagai produk tentera secara komersial.
Ia termasuklah reka bentuk pembangunan, kejuruteraan dan penyelenggaraan. Ia juga adalah perusahaan pembuatan produk ketenteraan di Indonesia yang mempunyai tenaga kerja mencapai 3,000 dan mula wujud pada tahun 1808 sebagai sebuah bengkel peralatan ketenteraan Angkatan Laut Belanda. Dari sebuah bengkel ketenteraan, ia berkembang menjadi pengeluar kenderaan ketenteraan utama dan mampu menyediakan keperluan alat-alat utama sistem persenjataan bagi mendukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Republik Indonesia di bawah kawalan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Duli Yang Teramat Mulia juga dijunjung menguji pandu kenderaan intai 4x4 menuju ke lapangan penembakan bagi menyaksikan pameran senjata-senjata tentera dan juga dijunjung mencoba senjata jenis napang serbu 2 versi 5. Perkembangan terkini di Thailand. Ketua Rampasan Kuasa menegaskan pihak tentera tidak ada pilihan selain menggunakan kekerasan jika bantahan tercetus semula. Prayut Chan Ocha berucap demikian selepas perlulusan diraja untuk melantik ketua tentera sebagai ketua majlis tentera yang akan memerintah negara tersebut. Prayut yang melancarkan rampasan kuasa minggu lalu berkata, tentera akan memulihkan keamanan selepas krisis politik selama hampir 7 bulan. Sejak itu, pihak tentera menahan beberapa orang ahli politik, akademik dan aktivis. Berucap pada sidang media, beliau menegaskan perkara yang perlu diutamakan ketika ini ialah untuk menjaga keamanan di seluruh negara itu. Beliau seterusnya melahirkan harapan agar pilihan raya akan diadakan secepat mungkin meskipun tidak menyatakan jangka waktunya. Di sebalik amaran, masih ada kumpulan kecil yang menyatakan bantahan terhadap rampasan kuasa tentera itu dengan mengadakan perhimpunan di Bangkok serta di bahagian utara dan timur laut negara tersebut yang merupakan kubu kuat kerajaan yang disingkirkan.ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ผมไม่มีกำหนดขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยเร็วที่สุดพอละ อย่างนี้เข้าใจได้ไหมคะว่าผบ.คะ Sementara itu, junta tentera mengalahkan berpuluh-puluh aktivis yang lantang bersuara, ahli akademik dan wartawan untuk menyerah diri kepada pihak berkuasa. Arahan tersebut dikatakan sebagai usaha pihak tentera untuk meredakan kecaman dan bantahan di negara tersebut. Menurut junta tentera Thailand, mereka akan terus menahan bekas Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan beberapa ahli politik lain sehingga seminggu bagi memberi mereka masa untuk mencari jalan dan mengekalkan perdamaian di negara Gajah Putih itu. 2 hari selepas merampas kuasa, junta tentera Thailand juga menghadapi bantahan di tengah-tengah kebimbangan mengenai hasrat mereka. Di sebalik pengharaman bagi sebarang perhimpunan, pihak tentera juga menahan para penunjuk perasaan di Bandaraya Chiang Mai di utara negara itu. Junta tentera juga mengarahkan bank-bank membekukan aset-aset 2 ahli politik terkemuka yang masih bebas yang diarahkan untuk melapor diri, termasuk Menteri Pendidikan dan Ketua bekas parti memerintah. Tentera Filipina dan Amerika Syarikat terlibat dalam latihan pengawasan maritim pada awal bulan ini di sebuah kemah tentera di wilayah Zambales sebagai sebahagian daripada latihan bersama selama 2 minggu bertujuan meningkatkan hubungan keselamatan antara kedua-dua buah negara. Latihan yang dinamakan Balikatan menguji kesediaan pertempuran kedua-dua negara dalam memberi tindak balas terhadap ancaman maritim termasuk lanun, bantuan kemanusiaan dan bencana. Kira-kira 120 tentera dari Filipina dan Amerika terlibat dalam latihan tersebut.
Menurut sumber tentera Amerika, latihan itu akan membantu para tentera bertindak dalam situasi kecemasan. Sumber tentera Filipina sementara itu berkata, latihan berkenaan tidak berkaitan dengan ketegangan yang berlaku di Laut Cina Selatan. Latihan tahunan bersama tersebut adalah yang pertama di bawah perjanjian keselamatan yang baru dengan Amerika yang akan meningkatkan rangka kerja latihan perang dan membolehkan eksis meluas tentera barat itu di beberapa pangkalan milik Filipina di tengah-tengah bertambahnya kehadiran tentera Laut Cina di kawasan Laut Cina Selatan. Auda ASEAN semakin menghampiri bahagian terakhir pelaksanaannya terhadap peta jalan bagi komuniti ASEAN yang akan menghimpunkan 10 negara anggota sebagai satu pasaran tunggal menjelang tahun 2015. Di sebalik cabaran yang dihadapi, ASEAN telah menyatakan dengan jelas bahawa komuniti ekonomi ASEAN akan terus diusahakan seperti yang dirancang. Berita ASEAN seterusnya memaparkan beberapa bahan menarik untuk dikongsikan bersama. Antaranya pelanjutan program bantuan pengajaran bahasa Inggeris ETA di Johor, Malaysia, ancaman kepupusan gajah di Vietnam, penampilan baharu Taman Permainan Jerudong dan pertandingan gasing pangkah kebangsaan terbuka Johor. Laporannya bersama Ayah Haji Abdul Hamid. Perlanjutan program bantuan pengajaran bahasa Inggeris ETA Fulbright dari Amerika Syarikat untuk 3 tahun lagi bakal beri kesan positif, terutama daripada sudut pendidikan bahasa kedua itu di Malaysia. Malah ia disambut baik oleh para guru yang terlibat serta pelajar-pelajar. Sempena lawatan bersejarah 3 hari Presiden Amerika Syarikat Barack Obama ke Malaysia April lalu, beliau dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menyatakan Malaysia dan Amerika bersetuju melanjutkan program penempatan pembantu guru bahasa Inggeris Fulbright ETA sebagai usaha meningkatkan interaksi rakyat dengan rakyat, terutama dalam kalangan golongan muda. Program ETA Fulbright yang bermula di Malaysia pada tahun 2005 telah menjadi program persekutuan yang dibiayai kedua-dua kerajaan itu susulan pertemuan kedua-dua pemimpin pada tahun 2010. Ia sebagai usaha membantu meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar, terutamanya di sekolah menengah. Tahun ini 100 siswa muda Universiti Amerika Syarikat menyertai program ini dan sesetengah daripada mereka dihantar berkhidmat di negeri terpilih selama 10 bulan mulai Februari. Di Johor terdapat sebanyak 11 buah sekolah yang terlibat dengan ETA. Program mencakupi 4 kemahiran utama iaitu mendengar, berkomunikasi, menulis dan membaca untuk memastikan para pelajar seronok dan mudah mempelajari bahasa Inggeris. Di Hanoi, Central Highlands sudah lama dianggap menjadi tempat tinggal gajah, terutama yang jinak. Gajah menjadi simbol pelancongan serantau dan kebudayaan. Bagaimanapun spesies gajah sedang menghadapi kepupusan. Dari banyak kawanan gajah, sekarang hanya beberapa ekor gajah jinak yang tinggal di rantau ini. Daerah Bundon terkenal dengan gajah jinak yang mana ia telah menjadikan Central Highlands sebagai destinasi tarikan pelancong di wilayah Daklak. Semasa musim sibuk, Bundon mengalu-alukan seramai 1,000 pelawat sehari. Walaupun gajah menjadi tumpuan dan tanda pelancongan serantau di daerah tersebut, bilangan kawanan gajah adalah berkurangan kerana makanan sukar didapati dan keadaan hidup yang tidak menentu. Menurut kaki tangan dari pusat pelancongan Bundon pada tahun lepas, seekor gajah mati. Mereka tidak tahu sama ada kematiannya berpunca daripada penyakit ataupun keracunan makanan. Wilayah Daklak pernah menjadi tempat berlindung kepada haiwan berkulit tebal ini. Sekarang hanya tinggal 50 ekor gajah, di mana kebanyakannya berada dalam kurungan. Isu yang sangat membimbangkan ialah ruang tempat tinggal gajah yang beransur-ansur berkurangan. Purata umur gajah jinak di rantau itu ialah kira-kira 40 tahun, yang mana kebanyakan gajah tersebut melebihi dari tempoh pembiakan mereka.
Cerita mengenai pemotongan dan penjualan gading dan ekor gajah secara haram masih berlaku pada masa ini. Dengan itu, ancaman kepupusan gajah jinak dalam rantau itu berkemungkinan besar akan terjadi. Taman Permainan Jerudong atau lebih dikenali sebagai Jerudong Park Playground merupakan sebuah taman peranginan yang terkenal di negara Brunei Darussalam. Sejak ditutup pada September tahun lalu, taman tersebut kini tampil berwajah baru dengan sajian beberapa permainan baru dan lebih menyeronokkan dengan persekitaran yang lebih cantik dan menarik. Penampilan baharu Taman Permainan Jerudong ini dapat dilihat dari pintu masuk utama yang menempatkan pondok penjualan tiket di mana pengunjung berbaris dengan teratur. Setiap pengunjung adalah dimestikan untuk membeli tiket sebelum memasuki taman. Tiket yang berbentuk gelang pelekat itu mengandungi barcode. Barcode tersebut perlu diimbas di mesin pengimbas yang disediakan di pintu masuk utama dan pada setiap pintu masuk kawasan-kawasan permainan. Harga tiket yang ditawarkan adalah RM15 bagi seorang dewasa dan RM8 bagi kanak-kanak. Juga disediakan pakej keluarga berharga RM40 untuk 2 orang dewasa dan 2 orang kanak-kanak. Setiap pemegang tiket berhak untuk mengikuti setiap permainan yang disediakan tanpa had. Taman ini ditutup setiap hari Isnin dan hari Rabu. Junior coaster permainan kereta yang digerakkan secara perlahan dan pantas secara tiba-tiba mampu menimbulkan rasa seronok dan rasa ngeri. Kereta yang memuatkan 20 penumpang itu hanya mengambil masa 1 minit perjalanan. Permainan Ferris wheel memberikan keseronokan yang berbeza. Dengan 3 kali pusingan, para pengunjung yang menaiki permainan itu berpeluang melihat keindahan Taman Permainan Jerudong dan persekitarannya. Permainan baru yang turut mendapat sambutan menggalakkan dari para pengunjung ialah Mini Water Park, Laser Maze dan Taman Permainan Mini Golf. Taman Permainan Mini Golf tersebut dilengkapi dengan 21 lubang yang direka khas oleh mereka mini golf dunia dari Australia. Pertandingan gasing pangkah kebangsaan terbuka Johor berlangsung baru-baru ini di Malaysia. Pertandingan kali pertama dianjurkan di Parit Sulong Batu Pahat itu menyaksikan negara Brunei Darussalam menjadi juara dan membawa pulang hadiah wang tunai RM4,000 serta trofi dan sijil. Brunei Darussalam menewaskan 13 pasukan lain termasuk dari Singapura dalam pertandingan yang dianjurkan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Johor. Program ini diadakan bagi merakyatkan masyarakat dan melahirkan generasi pelapis di kalangan remaja yang meminati sukan gasing pangkah supaya ia tidak dilupakan dalam arus kemodernan. Kerajaan Negeri Johor mahu memartabatkan permainan gasing sebagai warisan budaya tradisional selain menjadikannya aset pelancongan. Program dirasmikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Belia dan Sukan, Kebudayaan dan Warisan Negeri Johor, Datuk Zulkarnain Khamisan. Acara pertandingan turut dimeriahkan dengan permainan sukan rakyat lain seperti Dam Aji, Gergasi, Congkak, persembahan seni budaya dan pameran. Gasing merupakan permainan tradisional orang Melayu sejak dahulu lagi dan biasanya dimainkan selepas musim menuai. Kebiasaannya dijadikan pertandingan antara kampung dan pemenang dikira berdasarkan tempoh masa gasing mampu berputar. Wabarakatuh dan selamat siang. Alhamdulillah bersyukur. Ada semasa sidang kemuncak ASEAN ke-24 di Republik Kesatuan Myanmar pada 10 hingga 11 Mei 2014, pelbagai kesepakatan terus dicapai yang menunjukkan bahawa 10 negara yang menganggotai pertubuhan itu mempunyai wawasan yang sama demi perkembangan rantau ini. Di akhir sidang penuh bersejarah itu, para pemimpin dan ketua negara pertubuhan serantau itu mencapai beberapa kesepakatan di bawah deklarasi Naypyidaw ke arah merealisasikan komuniti ASEAN menjelang tahun 2015. Untuk mengikuti berita ASEAN, anda boleh layari video portal melalui laman web di www.rtbnews.rtb.gov.pn. Hingga di sini dulu pertemuan kita dalam berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.